Daripada atas sampai bawah 7 warna boleh, tapi puasa bagi elok lah. Nah, Ramadan ada solat tarawih. Solat tarawih ni tuan-tuan, kita ada 2 jenis jemaah. Satu jemaah biasa. Jemaah biasa ni ada 2 saf je. Yang sambung sampai ke belakang tu jemaah luar biasa. Setahun dah ruyuh, tak tahu pergi ke mana, tapi tiba-tiba timbul balik. Jadi tok imam dia tak bolehlah penatkan makmum tu. Tok imam pula umur 17, makmum 71. Tok imam tok imam ni takbir ke azan? Takbir je 20 harakat. Kau bayangkan kejap lagi dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita duduk belakang. Malam ni habis. Habis dah, habis. Mufaraqah seluruh. More-more. Lepas tu terus balik. Dah. Jaga-jaga niat tu. Niat ni merosakkan habis manusia. Kita tanya dia pasal apa hang baca panjang. Saya ni hafal Quran. Takkan nak baca pendek-pendek. Apa jemaah kata? Out. Muflis. Miskin terus di akhirat. Ada orang hafal panjang. Banyak dia hafal. Tapi tak. Bila dia ramai-ramai ni, dia bagi simple je. Pasal apa simple? Nabi ajak macam tu. Sunnah juga. Wahai imam, kata Nabi dalam hadis Muslim sahih, hadis An-Nasa'i pun ada sahih, pandanglah jamaahmu terlebih dahulu sebelum memulakan salat. Lepas tu imam ni dia terus pandang ke belakang, jenguk Allah. Yang ada pun bakal-bakal jenazah. Ujung kencing manis, sebelah darah tinggi, tengah go out, gaut. Ni apa lagi? Sakit jantung. Belakang asma. Spray. Spray. Tu. Kata Nabi, ringkas dan mudahkan bacaanmu, wahai imam. Tu yang diajak oleh Nabi. Ringkas dan mudahkan bacaanmu. Tapi ketika kamu solat sendirian, maka bacalah panjang mana yang kamu suka. Tu imam pun merapu. Masa orang ramai dia hentam surah Yasin. Kita duduk kat belakang, lain macam ni. Nak keluar kita pakai jubah. Kan? Betul. Nak keluar serban kita pun besar. Nak keluar, tasbih kita tu dia punya panjang letak depan tu. Takkanlah ahli tasawuf nak keluar. Tu kan. Terpaksalah terima. Sedangkan kita tu gaut. Dah, time solat sendiri, inna a'tainakal kautsar. Tu. Sebab tu ada tu imam masuk neraka, makmum masuk syurga. Saya cukup takut. Kalau boleh saya tak mau jadi imam, tapi depa suruh. Sungguh. Kenapa? Tu kena faham dulu. Kalau kita nak baca panjang boleh tak? Boleh, tapi syarat minta izin dengan makmum dulu. Makmum kata macam mana? Kami ni satgi nak masuk kerja. Solat isyak contohnya kan. Kami sekali lagi nak masuk kerja. Ni nak pergi hantar anak pergi tadika. Tadika pula malam pergi tadika apa. Hantar anak pergi balik asrama ke apa begitu begini. Kita tak boleh sebenarnya. Tu kena faham. Akhirnya ada orang solat tapi masuk neraka. Lamban. Tu saya minta maaf lah orang perempuan. Bukan orang perempuan sini. Tempat lain tu. Pukul 4:30 pagi. Ini cerita betul. Cerita betul. Pukul 4:30 pagi. Saya balik daripada Kelantan sampai lebih kurang 4:45 macam tu lah. 4:45 gitu. Saya ingat subuh masa tu dekat-dekat pukul 6 baru masuk. Di Selangor. Jadi macam mana lah balik ceramah di Kelantan. Bolehlah lepak dulu kot. Tak kepala kot lena sat. Kan tak ada lah. 4:45 tengok tik. Bunyi tik. 2-3 kali duk bunyi. Apa dia? WhatsApp. Kita takut bila diulang-ulang hantar ni, takut ada kecemasan. Sebab saya setiausaha khairat kematian. Menguruskan jenazah. Tu kan. Ni kita pun dah rupa jenazah ni kita ni. Kan. Tak apalah dia pun tengok-tengok. Assalamualaikum Ustaz. Perempuan. Perempuan tanya soalan ni cukup bagus. Orang lelaki tak tanya, mereka ulama.
Tu kan. Okay. Perempuan ni bukan bagus dia tanya soalan. Tapi patutlah sikit. Dia bagi salam, Assalamualaikum Ustaz. Saya cuma nak mengucapkan terima kasih. Terima kasih apa pukul 5 pagi? Kau tak reti tidur ke? Kalau hang pun tak tidur, hang tak tahu Ustaz pun nak tidur. Hang ingat Ustaz malaikat ke? Saya nak ucap terima kasih kerana didikan Ustaz. Alhamdulillah. Dia hantar gambar tu, gambar sejadah Quran. Duk ada depan tu. Tapi gambar dia tak ada lah. Macam dia duduk situ, dia ambil gambar ni tu. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz punya pesanan saya dapat buat. Selesai 11 rakaat tahajud, 8 campur 3. Kan? Masa dia buat tu, bukan kata Ustaz tak tahu. Laki dia pun tidur. Laki dia pun tak tahu. Masa tu besar pahala. Dia hantar-hantar pergi kat Ustaz dia. Yilik, pucik. Habis tu ya. Tu. Tak payah. Jangan cerita kat orang amal kita. Dah. Lagi tu kita malu. Sebab amal kita pun sikit je. Nak cerita kat orang pasal apa. Jangan. Tambah-tambah orang perempuan. Bila awak bercerai contohnya. Lah ni kan musim artis cerai. Tak kisahlah fatah ke, kembali ke, patah ke, gitu-gitu. Tak apalah, siapa pun janganlah. Kan, ni apa pun. Dah jangan duk buka-buka keaiban tu tak. Saya pesan dengan orang perempuan, tak payah ambil berat sangatlah pasal artis. Pasal apa Ustaz? Kami kesian kat mereka. Kesian apa? Masa mereka kenuri ada panggil hang. Betul ke? Masa mereka kenuri. Ada bungkus main nasi biryani bagi ke tidak? Tergedik-gedik kita. Ni jiran kita panggil kita kenuri berapa puluh kali. Ada kita pergi bagi gula satu bungkus ke apa ke? Tak ada. Al-bakhilun wal kedukutun. Ya Allah. Tu manusia. Cukup lah. Tak payah duk ambil peduli sangat pasal itu. Kalau kita nampak sesama Islam, tak kisahlah mereka artis ke apa. Kalau mereka ada masalah, doa yang terbaik. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Ya Allah, jangan kau susahkan dia. Mudahkan dia. Dan akhirkan kebaikan untuk mereka. Sudah. Kan? Tak payah buat video. Fatah, saya masih single. Muka tak malu. Siapa nak kat hang? Betul contohnya. Ya Allah. Kan ya? Jadi tak payah buat pelik-pelik. Kita nak bagi faham. Tuan-tuan, saya ni PA saya ni yang baju biru ni, Ustaz Arifin, yang baju biru tu. PA saya utara dengan Penang dengan Kedah lah. Okey, jadi dia ni. Dia tahulah. Kita duk bagi tahu. Saya ada sekolah tahfiz. Anak-anak macam ni besar. Umur berapa dik? Lah. 9 tahun. Ingatkan lupa umur dia dah gitu. Takut sebut 91. Kan? Umur 9 tahun. Okay. Sekolah saya masuk umur 10 tahun. Tak belajar akademik. Ambil Quran, belajar agama. Sampai umur 16, 17 buat SPM fast track. Alhamdulillah, boleh, tak ada masalah. Anak-anak ni umur 10 tahun, dia masuk 3 bulan ni, juzuk hak belakang tu. Al-Thalathun, juzuk 30. Terus selesai. Tok Wan dia tu dia masuk baru 3 bulan. Tok Wan dia tinggal 3 bulan dia nak mati, tak apa-apa. Ya betul. Allah, ni anak-anak ni, ya Allah, kita Tok Imam duduk depan. Kalau anak-anak tahfiz duduk belakang Tok Imam, tak ada masalah. Tok Imam ni baca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa kalau dia ulang yang tu, tanda dia lupa. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard dia gambaran gitu. Tapi kalau anak-anak tahfiz ada di belakang, dia tak ada masalah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Selesai. Tapi kalau kita ni duk ada belakang Tok Imam, sebelum Tok Imam lupa, kita dah lama lupa. Ya, kadang hidup 70 tahun doa tidur tak apa-apa. Apa kita buat pun tak tahu. Lagu Hindustan, ya. No, kami orang Bukit Selamba dengan Hindustan. Sepupu. Betul. Sepupu. Potong getah setiap bulan. 1 kali dia mesti ada wayang pacak dalam estate. Tengok MGR, Rajesh Khanna,
apa segala macam lah masa tu kan. Ni kita pergi berjalan ni, berjalan. Masjid, jemaah semua cicak. Masjid ada, tapi jemaah dia semua cicak. Tapi tengok wayang pacak ramai sangat-sangat. Jahil lah waktu tu. Waktu tu, kalau pergi sekolah, pakai kepiah, pakai songkok, tu ustaz. Kalau yang pakai tudung tu, ustazah. Hak lain cikgu Islam tu. Sanggui, KLCC, 6 tingkat, duduk belakang. Tapi lah ni Alhamdulillah. Berjalan 5 km nak tengok cerita Hindustan. Balik lagi 5 km. Pi. Nak pi pesta Sungai Nibung, Pulau Pinang. Curi skrap pokok orang. Ya. Dia keluar pula fatwa pula di kampung. Hampa kalau nak curi, jangan curi pokok Melayu. Tu dia lagi. Tu fatwa sesat tu. Duk ulang tengok Hindustan sampailah kita hafal. Vadakaro nahi chodo gitu merasar jahatum ho wahame bihu. Sambung. Ya, betul. Tahun 85, tujhe dekha toi jana sanam. प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे बाहों में मर जाए हम. Bini keluar daripada dapur, la 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 la. Tu laki bini Bollywood. Ya Allah. Kita mengajilah sikit bab ni. So betulkan amal kita tu niat bagi betul. Itulah kata Sayyidina Umar kata bila Nabi kata, tu Nabi kata, susunah mulut Nabi lah. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan kita berpandukan kepada niat. Kalau niat hang untuk cari manusia, maka hang dapat manusia, hang tak dapat Allah. Contoh lagi, kita orang Melayu di Malaysia ni, kitab Riyadhus Salihin memang menjadi rujukan kita. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Muri bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi ni ada satu bahagian hadis Nabi yang dia bawa riwayat Imam Muslim tentang orang yang rosak niat dia. 3 golongan buat amal masuk neraka. Golongan pertama siapa? Golongan pertama syuhada, orang yang mati syahid. Pi perang tu, lawan dengan tentera kafir, mati. Naik hari kiamat, Allah tanya, sedang dia maha mengetahui saja Allah tanya, wahai syuhada, hang pi perang hari tu apa hang buat? Aku perang kerana-Mu ya Allah. Aku perang sungguh-sungguh. Aku menggunakan kependekaran, kepahlawanan dan kehulubalanganku untuk mencari redha-Mu. Allah kata, kadzabta, hang pembohong. Masa hang pi perang, niat hang harap menang, dapat harta rampasan perang daripada musuh. Niat hang nak dapat pangkat PGB, pingat gagah berani, dapat anugerah Datuk dan Tan Sri contohnya. Allah hempah wajah dia di tanah, Allah seret lalu campak dalam api neraka Jahannam. Syahid masuk neraka. Kita yang syahid time khutbah ni je mana gaya? Syahid. Dengar qadqa mati solah aja. Kan, tu satu. Yang kedua, ahlul Quran. Baca Quran ni tak tangan ni tak kena buh di sini, tak kena segala macam, masuk pertandingan merata-rata lah. Kira dia lah juara segala juara. Kan? Di akhirat nanti Allah tanya, wahai qari dan qari'ah, hang buat apa dengan suara kami bagi? Ilmu yang kami bagi, hang buat apa? Al-Quran yang kami bagi. Dia kata, aku menggunakan suara anugerahmu ya Allah untuk membesarkan Al-Quran, mengimarahkan, mengajak dan segala macam, dan aku mencari redha-Mu. Allah kata, kadzabta, hang bohong. Ketika hang baca Quran, hang mau diangkat menjadi juara dan dicop sebagai qari terbaik daerah gurun. Contoh. Tu kan. Ya, qari terbaik pertandingan seantero Perwaja. Contoh. Gitu. Maka dia sama juga orang yang baca Quran pun, kalau niat dia salah, Allah hempah wajahnya lalu seret lalu campak dalam api neraka Jahannam.
Apatah lagi yang kita ni jenis baca WhatsApp, tak baca Quran ni macam mana gaya? Baca WhatsApp ni tuan-tuan, handphone ni, tolonglah abai sikit. Tengok, bangkit pagi tengok, habis umur setengah jam. Pi makan-makan, pegang-pegang pula, habis umur lagi setengah jam. Dahlah umur tinggal 2 hari lah. Cukup-cukup lah sikit-sikit. Perempuan tak payahlah ambil gambar sangat. Orang tak tengok lah gambar awak. Gambar dia tu ada 20, gambar laki dia 1 ya. Orang perempuan ni dari segi hukum lebih tersembunyi, lebih mahal di sisi Allah. Tu orang perempuan. Orang lelaki pula lah ni tak ada gambar langsung. Ambil gambar pun orang tak mau tengok. Tu. Sebab tu orang lelaki Facebook dia ada 12 orang JK masjid. Orang perempuan bini dia bukan JK, 1,200 orang. Tak tahu main mana tahu. Jadi kita ni orang lelaki, dia sepatutnya ke depan. Minta maaf lah orang perempuan lah ni. Geng-geng marhaban, geng baca Yasin. Marhaban dah tak sedap, tukang baju kerja mereka. Ya sungguh. Nu geng-geng rombongan. Tu saya tiap-tiap bulan duk mengajar dekat Merbuk Al-Bushra. Kuliah hari apa Ustaz kita? Ahad. Hari Ahad, tiap-tiap pagi Ahad lah. Tiap-tiap pagi Ahad yang keempat. Amin sekali ni lah, Ahad ni lah. Macam tu. Kan Al-Bushra ni boleh kata setiap kali saya pergi ceramah ada rombongan sampai nu jauh-jauh. Tapi yang mai semua perempuan. Tanya laki mana tinggal di rumah. Apa kakak perangai macam ni? Kalau nak buat rombongan, bawa berdua. Saya pesan dengan sahabiah saya, Ustazah Muzayyanah Abdullah. Ustazah Zai. Tok tu Aikim tu dengan Ustaz Azwan. Saya pesan kat Ustazah, buatlah rombongan berpasangan. Dalam bas tu ada 44 tempat. Jadi buatlah 22 pasangan. Bawalah mereka pergi merata-rata. Pasal apa? Sebab mereka pun tak lama lagi mati. Seorang tu mati. Bila dah mati dah, baru buh gambar dekat handphone. Nak buat apa lagi? Masa ada, bila tak buat peduli ni, dah mati dah buh gambar besar. Tulis, engkaulah syurgaku. Muntah baca. Masa ada hang buat tak peduli. Iya, kadang-kadang manusia samalah kita anak-anak yang ada mak pak. Mak pak dah mati baru sebut dialah syurgaku. Masa hidup derhaka, khidmat, kadak dan sebagainya dengan mak bapak ni kasar. Dia manusia. Manusia disuka memori zaman lah ni. Ada majlis sibuk buat rakaman sehingga dia tidak menikmati saat itu. Sedangkan Allah mengutus manusia bukan untuk memiliki di dunia ni, sekadar untuk menikmati sahaja. Kita nikmat bagi elok-elok. Nah, jadi gambaran yang disebut bahawa contoh dia macam mana? Sunnah Nabi berhubung dengan yang mulut ni, yang sebutan pakai lidah ni apa dia? Sunnah percakapan Nabi adalah bila Nabi kata innamal a'malu bin niyat, maka yang tu, Nabi suruh jaga niat. Itu sunnah. Siapa tak jaga, sia-sia. Sebab tu yang pertama sekali adalah orang yang masuk neraka, syahid, syuhada. Yang kedua, ahlul Quran. Ya, berapa ramai ahlul Quran sekarang ni buat kelas Al-Quran, ya, buat pengajian Quran dalam hotel. 1 jam 13,000. Ni apa nak mengaji ke nak berniaga? Buka kelas tahfiz intensif. 3 hari 2 malam, 1,800 satu kepala. Patutlah kaya mereka. Boleh beli tanah ni berpuluh-puluh ekar. Kan? Dah, bukan macam tu. Bukan tak boleh letak harga, tapi berpatutanlah sikit dengan tenaga kita tu. Hang bagi makan apa budak tu 2 hari. Sampai cas sampai 1,800. Saya sekolah saya tuan-tuan, pelajar kami makan satu kepala RM600. Satu hari RM20. 3 kali makan, cas dia RM20. Patutnya kami ambil yuran RM600. Saya ambil separuh ya, RM300. Hak 300 lagi, saya guna duit saya sendiri. Sampailah anak-anak tak pernah kebulung. Allah utus ni macam-macam. Tambah-tambah pelajar lelaki, makin berisi. Hafal kurang. Ya.
Pelajar perempuan cukup cepat 30 juzuk. Hak terbaru umur 14 tahun. Kita lelaki bukan kata 14, 44, duk macam tu lah. Tu, jadi kita tak mau. Maka ambil perkara pertama, itu cara dia. Bila Nabi kata kena ikhlas, maka itu sunnah Nabi. Kita projekkan diri kita supaya jadi ikhlas. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ni, contoh Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Tu perbuatan dia tu. Nabi rukuk macam mana? Tuan-tuan, saya baru habis program dengan Risda HQ di Jalan Ampang. Program sepanjang siang, 8 pagi 5 petang. Ya, buat apa? Bengkel solat mengikut sunnah Nabi. Ya, pulun buat betul-betul. Dan kalau kita tak jaga bab solat, sedangkan persoalan solat ada persoalan yang paling awal sekali akan ditanya oleh Allah di akhirat. Apa benda? Ni. Sami'allahu liman hamidah. Berapa ramai kita test, dia baca sami Allah. Allah dia guna huruf alif. Sepatutnya guna huruf ain. Sami'allahu liman hamidah. Berapa besar serban dia, berapa banyak jubah dia, tapi dia baca sami Allah. Sin, mim, ain dia buang, dia ganti huruf alif. Rosak bacaan dia. Patut sami Allahu liman hamidah. Berapa ramai lagi orang baca Quran dan tak usaha belajar. Kalau dia belajar, dia salah tak apa, tapi dia tak belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alla-billah gillat. Siratal ladzina an'amta an'am. Tak boleh. Mana ada qalqalah kat sana. Jadi sebab tu usaha. Ustaz, saya takat ni Allah bukan nak tengok kejayaan kita, tapi Allah nak tengok usaha kita. Ada buat ke tidak? Dah cukup. Ya. Jadi ini perbuatan. Bila mana Nabi solat, maka kita ikut perbuatan Nabi macam tu. Kalau Nabi rukuk gitu je. Nabi angkat takbir gini, Allahu Akbar. Yang awak angkat begini kenapa? Allahu Akbar. Rupanya Tok Guru silat. Ada. Kita jumpa. Ada saya jumpa Allahu Akbar. Tangan kiri duduk di atas. Kemudian lepas tu baru dia turun. Dia kata, saya ikut satu hadis yang Tok Guru kami bagi. Apa hadisnya? Hadis seorang sahabat yang solat begini, kemudian Nabi tegur, kemudian baru dia tukang. Jadi saya ikut macam tu. La ilaha illallah. Betul lah, sebab sahabat tu baru masuk Islam. Hang ni siapa pula nak tegur? Hang buat silap macam tu. Tu kadang-kadang manusia. So, ikut sunnah Nabi. Kan, itu paling baik. Contoh. Kita bangkit pagi. Sunnah perbuatan Nabi. Apa perbuatan Nabi? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kita hidup sampai tak apa-apa doa bangkit tidur ni pasal apa? Tidur lama dah. Bangkit tidur pun lama dah. Tak apa agak. Tu contoh. Lepas tu Nabi basuh tangan 3 kali. Itu perbuatan Nabi. Pasal apa? Nabi kata waktu hampa tidur, hampa tak tahu tangan hampa pergi mana. Garu itu, garu ini, garu itu, garu. Ada orang tidur pegang anu sampai jaga. Takkan bangkit-bangkit buat cekodok pisang ramah macam ni ya. Istinsyak air masuk dalam hidung, ambil air, sedut dan buang 3 kali. Kenapa? Sebab setan beranak pinak dalam lubang hidung kita. Lubang hidung kita ni bukan setan 2 daerah, 2 negara. Patut susah nak amal. Nak bangun tahajud susah, nak baca Quran susah, nak zikrullah susah, segala macam susah. Ya, baik. Jadi kita buat yang tu, sunnah perbuatan. Dan juga sunnah yang ketiga adalah sunnah takririyah yang saya dah bagi tahu tadi tu. Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Sahabat buat yang baca tadi tu, yang doa tadi tu apa? Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak baca, tapi Nabi dengar. Kemudian Nabi mengiyakan. Maka itu persetujuan Nabi. Kalau yang tak elok, Nabi akan larang dan jangan buat. Kan? Law ni kenapa kita tak boleh buat? Sebab tak ada dah Nabi. Siapa nak tegur kita? Contoh tu, kalau kita solat mengikut cara kita. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarak. Tuan, baca tahiyat dulu.
Kan, ikut saya lah Ustaz, sebab saya pergi mengaji dengan tok ayah, dia kata. Lah kita kan belajar tok ayah lah, tok wan lah, tok. Saya pernah beberapa kali pergi masuk sama dengan pemandu saya. Sebelum pemandu saya berhenti hari itu, pemandu saya orang Pendang. Dia berhenti sebab dia dapat tawaran pegawai TUDM. Lah ni isteri saya lah. Isteri saya dia tak boleh solat sebab tu ada dalam kereta. Lepas tu dia kena siapkan report untuk hantar kepada Jabatan Agama Islam. Waktu-waktu ni kita kena hantar report sekolah tahfiz. Kami kadang-kadang pergi cari tempat-tempat yang orang duk kata ustaz nak mengaji ustaz. Pergi tang mana? Masjid mana? Kami tak mengaji di masjid. Pondok pun tak, tahfiz pun tak. Tapi kami mengaji di rumah tok guru, hak lalang hutan sikit oh. Pipi ke tok guru tu, isap gudang garam, perak perut. Tengok dia gudang garam hancur habis. Tu baju tak pakai topi koboi. Sila tu dengan seluar jin. Kepala tali pinggang tu dia punya tanduk macam tu. Subhanallah. Tak tahu mai daripada mana. Tu pun pengikut ramai. Kena bayar yuran pula tu nak masuk. Ni yang mai masjid peri ni tak mau. Lepas ceramah ada makan pun tak mau mai. Lepas makan boleh bungkui pun tak mau mai. Tu orang perempuan, dia pun main bawa beg. Dalam tu ada plastik dengan kertas siap-siap dah. Dia pun tahu, dia pun buat preparation dah. Ya Allah, kan? Jadi itulah kita nak bagi tahu. Dan ada ke tidak perintah? Sikit lagi boleh? Sikit lagi. Tak panjang pun, ceramah saya tak panjang pun. Okey, baik. Saya pun tak ada rehat ni tadi. 4 jam lebih lagi kat tu. Ya. Perintah ada ke tidak? Ada. Perintah supaya kita ikut Nabi. Ada. Kalau kita pilih 1-2 ayat Quran. Kalau ikut banyak. Kalau nak baca yang banyak tu panggil sekali lagi lah nanti. Okay. Dalam surah An-Nisa, surah keempat. Lepas ni kalau nak panggil ambil nombor telefon Ustaz Arifin. Senang ya. An-Nisa surah keempat, surah perempuan ayat 59. Allah perintah ni. Apa Allah perintah? Ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, ni. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemimpin kamu yang dilantik secara sah. Dan pesanan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Bila mana kamu ada sesuatu percanggahan pendapat, baliklah kedua kamu kepada Allah dan Rasulmu. Tu sebenarnya. Kita duduk bincang. Tak, puak ni kata macam ni, puak tu kata macam ni, puak ni kata macam ni, puak ni kata macam ni. Masing-masing keluar macam tu. Akhirnya orang Islam jadi tak kuat. Dah, dua-dua tu kena mengalah. Balik kepada Allah, balik kepada Rasul. Yang ni sunnahnya Nabi SAW. Itu baru tanda kita sayang kat Nabi. Jangan duduk berselawat time 12 Rabiul Awal saja. Berarak satu perwajah ni. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Habis dah program 12.50. Masuk Zuhur 1:03 minit. Contoh. Berarak 400 orang. Solat Zuhur baki tinggal 13 orang lah. Tu dia mengaku sayang ke Nabi. Bohong tiap-tiap tahun. Ada mai-mai tu nak sambut maulid je. Lepas tu ruyuk tahun depan pula baru mai. Manusia ni memang pembohong lah. Hanya dia tahu sama ada dia bohong ke tidak. Kalau dia mau berubah, insya-Allah dia dapat. Tapi kalau dia tak mau berubah, hantarlah 1000 orang Nabi sekalipun. Pak saudara Nabi duduk sebelah Nabi. Besarkan Nabi. Dengar segala macam ayat Quran. Abi Talib mati kafir. Tu kan. Maka sebab itu kita disuruh taat pada Allah, taat pada Rasul.
Ya? Dan apabila kita ada berlainan pendapat atau perbalahan pendapat, maka balik kepada rujuk Quran, rujuk kepada hadis Nabi SAW. Jika kalian benar-benar orang beriman, tu jaga. Satu cabaran, kalau kita tak mau ikut sunnah Nabi tu bahaya juga. Dak ustaz, dak dia kata dak macam tu. Dak kami duk ikut macam ni, kami duk ikut macam tu. Itu pelik. Sangat-sangat pelik. Okey, itu An-Nisa surah 4 ayat 59. Perintah kedua, An-Nisa surah 4 ayat 80. Sebahagian daripada ayatnya, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang ikut Rasul, bermaksud dia sudah taat kepada Allah Taala. Apa maksud kalau berlawanan? Siapa tak ikut Rasul, dia sebenarnya sudah engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Kenapa ayat ni turun pada surah An-Nisa, surah perempuan? Sebab ketika berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj, hadis sahih, bila Nabi nampak banyak orang perempuan di dalam neraka, maka jawabannya orang perempuan ni bukan salah besar. Orang perempuan dia mencuri tak ada, makan rasuah tak ada, merompak jauh sekali. Kan ya, minum arak tak ada, mabuk ketum pun tak ada. Memang tak ada. Cuma kadang-kadang dia tolong rebus bagi laki dia ada. Itu saya pesan jangan buat macam tu, perangai test senonoh. Ya, gitu ya. Lain, tapi tak. Rupanya satu ujian orang perempuan. Apa dia? Gagal bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh suaminya. Yang saya buat keputusan pencen nanti nak balik gurun. Ada dusun sikit kat gurun tu, kita buat rumah kecil-kecil di tengah-tengah gurun. Kemudian tu dalam kebun tu, maka nanti kita buatlah tanam musangking ke apa, segala macam lah. Bang, tak nak, saya anak KL. Tu. Hati-hati orang perempuan ya. Menafikan, engkar, kalau kita baca kitab fiqh lah, engkar dengan ajakan suami untuk berpindah sedang awak nampak banyaknya kebaikan, maka hukumnya dia derhaka, digelar sebagai nusyus terhadap suaminya. Tu bahaya. Itu je. Orang perempuan ujian itu saja. Bukan dia tak bagus, dia bagus. Baca Quran dia lagi panjang dari laki dia. Laki dia tak baca langsung. Puasa sunat ni tak berhenti. Rombongan ya Allah saat masjid sendayan. Tu kan ya. Madat ni seminggu sekali pi. Contohlah kan. Oi rombongan ni sungguh-sungguh baca Yasin, tadarus Quran bersemuka ada, dalam WhatsApp ada. Laki dia tak baca langsung. Tu kan ya. Tapi boleh tahan juga. Dengan laki ni pun tak senonoh. Dia buat perangai tak elok. Dengan laki baca khutbah. Bang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Allah. Orang perempuan diuji banyaknya cadangan. Tapi rupanya cadangan dia itu merupakan sebuah keputusan. Laki dia tak ada bagi cadangan lain lah. Dia kata, bang, saya ada cadangan. Dan kemudian dia sambung balik. Cadangan ditutup. Udah, habis. Tu kan. Jadi orang perempuan untuk bahagia orang perempuan jaga 4. Jaga 4 dulu. Pertama, jaga solat fardu. Solat sunat kalau awak rajin pulun-pulun. Kalau tak apalah. Sebab awak jaga rumah tangga daripada pagi sampai petang penat. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Puasa sunat tak dan. Masak rasa. Masak belahak dengan rasa tu ya. Tu kan. Okay. Laki kuat mentedara. Kan? Yang ketiga, jaga maruah dan kehormatan diri. Ni main masjid ni jaga-jaga sikit. Tambah-tambah awak tu laki tak ada. Jangan duk main masjid sorang-sorang. Ni AJK bukan boleh harap. Betul. Mereka duk tunggu nak tambah seorang lagi je. Kadang-kadang. So, perempuan jaga. Saya ni. Jadi saksi ni. Isteri saya. Kadang-kadang dia kecil hati. Isteri pula tu isteri muda. Nanti jangan marah lu. Ya, mereka marah. Ustaz-ustaz tak ada kerja lain. Menikah saja. Tak. Isteri saya meninggal. Breast cancer tahun 2021 bulan 3. Jadi saya bulan 5 proses terus ya.
2 bulan. Tu pun PKP, kalau tidak 2 minggu ya. Tak apalah. Isteri saya muda. Saya menikah dia umur 28 tahun. Alhamdulillah dapat yang muda. Dia boleh jagalah yang tua ni. Kalau dua-dua kerja manis, siapa nak jaga siapa? Isteri saya, dia muda. Baru 3 tahun menikah dengan saya. Dia pun kecil hati juga. Ada jemaah perempuan ni dia hantar WhatsApp. Tanya soalan ni macam-macam. Tak apalah, kita pun jawab bagus soalan ni. Supaya kita dapat pahala lah kan. So kita pun jawab. Dia kata apa? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih dia tu dia hantar dalam love. Ada nak panah tikam masuk Zoom satu. Tu. Kita tekan tu love tu jalan dum 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 dum. Keluar terus kita. Kabhi kabhi mere dil me. Tu dia jadi gitu. Jangan duk hantar love bunga-bunga apa semua tu jangan. Saat ni dia hantar bibir merah tu cap dia buat gitu. Ya Allah, hang bini orang. Ustaz pula tu pantang. Tu kan. Jangan. Orang perempuan straight gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak sihat? Sihat. Alhamdulillah. Ustaz macam mana? Okey. Dah selesai gitu. Ustaz. Jangan guna ma'arid li sukun. Ya. Ini dengan laki awak bercakap guna qalqalah. Bang. Haqqa. Gitu. Jangan gitu. Okey, saja nak bagi tahulah. Maka ikut sunnah Nabi. Pertama solat fardu, yang kedua puasa Ramadan, ketiga kehormatan diri, keempat taat pada suami. Wahai perempuan, sebahagian besar ulama menyebut berpandukan kepada hadis, tanda wanita syurga yang wajahnya nampak di dunia. Dia ahli syurga, tapi wajahnya siap-siap nampak di dunia. Siapa? Seorang isteri apabila dipandang oleh suaminya mendamai dan menyenangkan. Balik-balik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, abang sihat, abang letih. Tu. Ini kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk je lah. Tu. Kan? Ya. Kopi ada kopi. Awak ingat-ingat orang duduk di rumah ni saja. Tu. Sabar sat saja. Ujian dia sikit ya. Sabar sat. Kan ya, bagi kita orang lelaki, bantulah mereka supaya mereka tenteram. Belilah sesekali tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak, apa bagilah sikit hadiah untuk mereka. So, itu An-Nisa 480. Hadis ada tak? Hadis sahih segala macam dan sebagainya lah. Jadi insya-Allah lebih kurang dah pukul 9. Maka kita, kesimpulan kita, apa itu hadiah, apa itu sunnah? Sunnah adalah percakapan, perbuatan dan persetujuan daripada Nabi SAW yang berpandukan hadis yang sahih. Kalau hadis tak sahih jangan pakai. Kita pula dituntut beramal daripada hidup sampai mati mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Dia tak boleh buat ikut kita saja, ikut tok guru kami tak. Kalau tok guru awak salah daripada Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan dia. Tak boleh. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Siapa Al-Quran dan Sunnah itu? Berdasarkan kepada tok guru kita yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Ada orang kata, Ustaz tak pakai ulama'. Pasal apa tak pakai ulama' pula? Kita bukan bererti Al-Quran. Kita bukan bererti Sunnah. Maka kita ambil daripada ulama' yang berpegang daripada Al-Quran dan Sunnah. Bukan ulama' yang datang bercerita macam penglipur lara. Itu tak mau. Ya, orang duk bagi zikir sampai 1,000, 2,000 kali, 3,000 kali. Tak 33 lepas solat tu pun hang tak buat. Tiba-tiba nak amal sampai 3-4 ribu kali dan sebagainya. Jadi tak payahlah. Nabi ni diajak kat kita ikut kelayakan kita. 33 kali tu pun zikir tu rasa banyak luku kepala tu imam. Pasal apa? Laju. Sebelum. Kau ingat kau sebut nama Tuhan. Sebut elok-elok le. Subhanallah. Kau ingat Abu Ya? Tu kan. Iya, kadang-kadang. So satu-satu buat simple-simple je insya-Allah. Moga-moga Allah bagi jalan kepada kita untuk pegang sunnah Nabi. Dan Nabi janji pada orang yang genggam hadis, genggam sunnah di akhir zaman ni macam genggam bara api. Tapi kehadiran dia besok disyafaatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Ada soalan?
Okey, baik. Wajib mengikuti. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maksudnya semua hadis yang sahih kita baca Nabi buat macam ni, kita buat macam ni. Tiba-tiba kita jadi makmum, tok imam kita itu buat tak ikut Nabi. Maka yang pertama, adakah apa yang kita tahu itu sahih ataupun kita tahu itu masih di awang-awangan lagi? Kalau kita tahu itu sahih, maka yang pertama sekali kita boleh tanya tok imam kita. Secara direct, pergi jumpa dia dengan empat mata, jangan jumpa ramai-ramai nanti malu, ya. Jumpa empat mata, tanya tok imam, pasal apa tok imam angkat apa ni? Ada saya jumpa begini. Dia nak angkat tangan tu dia lama dekat orang nak rukuk dah tu. Allahu Akbar. Oh, dia begitu. Kan kita yang tadi kata tok guru silat, yang ni bukan tok guru silat. Kemudian bila sampai last kali kita tanya dia kata, "Dak, tok guru kami kata macam tu." Saya kata itu salah. Maka kalaulah itu jawapan dia, maka kita sebagai makmum berhak untuk memilih imam lain selain daripada dia. Berhak. Ustaz, tok imam tu memang dia bertugas kat situ, tak apa, pergi cari surau lain dan masjid lain. Kita berhak. Memang kita berhak. Cari tok imam yang mana? Tok imam yang menepati sunnah tapi berpandukan kepada hadis yang sahih lah. Kita faham dulu. Okey, Nabi buat begini, Nabi buat begini, Nabi buat begini. Maka kita pilih imam yang terbaik. Kenapa? Kata Nabi, imam yang baik ini dia akan masuk syurga dulu dan kita yang paling hampir akan mengikuti dia. Kita akan dekat dengan syurga Allah. Ya? Tapi kita kena teguklah tok imam. Sebab saya pernah jumpa dengan tok imam. Dia baca ni, dia takbir ni. Allahu Akbar. Dia tukar huruf kaf, tukar kepada huruf kha, berubah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Akhirnya saya mufarakah. Sebab takbiratul ihram tu, itu rukun. Tak boleh salah baca. Ya? Rupa-rupanya dia mengubah. Dia kata memang kami mengaji pakai kha, tak pakai kaf. Itu. Maka kita berhak sebagai makmum, ya, untuk memilih imam yang terbaik tetapi berpandukan Al-Quran dan As-Sunnahnya Nabi. Wallahu a'lam. Lagi? Silakan. Oh, okey baik. Yang last kali nak, yang pertama syuhada kan, orang mati syahid. Yang kedua ahli qari, yang ketiga dermawan. Orang yang dah kata ni derma. Bila dia derma? Masa dekat-dekat nak pilih pengurusi surau. Masa tu dia derma. Kan ya, dia lobby lah sikit. Kan dia lobby dulu, lepas tu dia naik floor 1, floor 2, floor 3, dia naik gitu. Itu dia buat apa? Dia derma. Aku dulu macam ni. Dia bangun di akhirat, Allah tanya, "Wahai dermawan, kami bagi harta hang lebih banyak daripada orang lain. Apa hang buat?" "Ya Allah, aku hantar ke surau Perwaja. Aku hantar sekolah tahfiz Ustaz Amran. Aku hantar kepada ibu tu belakang tu. Ibu yang kena tinggal, ibu yang hampir meninggal, contohnya. Dan segala macam lah orang miskin aku hantar. Dan aku mencari redamu, ya Allah." Allah kata, "Kadzabta, hang bohong. Masa hang pi derma, hang ambil gambar sampai 15 keping, bagi RM15 ya. Contoh, buat video begitu begini, tunjuk sana sini, sedangkan hang sebenarnya harapkan pujian daripada manusia." Lalu sama juga dia dihempas wajah dia ke tanah, diseret lalu dicampak dalam api neraka Jahannam. Dermawan. Tapi tiga-tiga ni ahli syurga. Kalau dia jaga mana? Ni jaga hati. Dil to pagal hai, dil divana hai. Hati ni boleh jadi gila. Tubuh badan nampak macam orang alim, tapi hati kita out. Setan duduk main kacau. Hang baca panjang sikit. Bagi tahu kat depa hang tu hafal Quran. Hang buh lagu 7 lagu. Soba, Seka, Bayati, Nahwan, lah kali tak ketahuan. Itu. Jaga-jagalah kita ni, takut sangat-sangat, ya. Okey, soalan last. Muslimat tak ada? Nampak senyum macam faham.
Tak ada lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami, ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia, ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingati-Mu, ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu, ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah, ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu, ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami di dalam taman syurga ini, ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu, ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.